Hello hi guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul. So, kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. So, dalam video ni aku nak share sikit lah pada korang. Ramai yang tanya aku selepas aku disahkan positif COVID-19 ni kan. Ramai yang tanya aku, ramai yang WhatsApp, ramai yang PM, macam-macam lagi lah, siap call apa semua. Tanya macam mana aku boleh kena, dan macam mana aku, orang kata apa, kuarantin kat mana, dan macam-macam soalan lah sebenarnya. So aku buat video ni khas untuk pada korang, and then korang dengar lah apa yang aku nak cakap, apa yang aku nak share ni. Semoga video ni bermanfaat kepada korang. In case aku kan nak doakan kepada korang, tetapi in case sekiranya korang kena seperti aku dan korang dah tahu apa yang korang nak buat. Waktu video yang korang tengah tengok ni, mungkin aku dah, Alhamdulillah, mungkin makin sihat. Wallahualam, mungkin aku dah tengoklah gejala tu makin teruk ataupun macam mana. So bergantung kepada situasi kesihatan aku lah. Okay, actually sebenarnya aku nak share kepada korang macam mana aku boleh kena, and then apakah test yang aku dah buat. Okay, permulaannya sebenarnya aku adalah close contact daripada seorang pesakit COVID-19. So nama dia, tiga orang ni aku memang agak close contact lah sebenarnya, tapi disebabkan aku dah close contact, disarankan membuat swab test. So first swab test aku adalah RTK. So RTK ini adalah macam rapid test. So rapid test ni dia punya result dia boleh dapat dalam 15 hingga 30 minit. So memang sekejap je. So aku buat dekat satu klinik. So aku dah buat tu, dibiayai oleh company aku sendiri. Okay, so far Alhamdulillah lah. And then aku diberitahu untuk kuarantin dekat rumah selepas aku buat swab test yang pertama tu, dan result untuk swab test yang pertama adalah negatif. Dan selepas aku dah kuarantin dekat rumah tu, actually rasa macam tak sedap lah. Bukan nak kata sebab aku dah ada simptom, tapi tak sedap hati sebab kita dah close contact dengan orang yang dah positif kan. So make sure korang memang dah ikut SOP apa, tapi benda nak jadi sebab benda ni orang kata penyakit memang yang tak nampak. And then aku kena ni pada Sabtu malam. Aku dah start mula batuk, dan tekak tu aku rasa macam sakit sikit. Ada sakit tekak sikit. And then pada hari Ahad tu, keesokan harinya, aku minta dengan HR, and then aku beritahu saya nak buat second swab test. Okay, so swab test ni sama juga RTK, iaitu rapid test. So aku buat dekat yang klinik yang sama, and then tak sampai 5 minit series okay, Muhammad Azrul, awak positif. Ya, itu dia. So aku tak tahu nak kata aku nak sedih ke, aku nak gembira ke, aku tak tahu. Perasaan tu aku tak tahu. Tapi memanglah kalau ikutkan agak sedih sikit sebab aku kena berjauhan dengan anak dan isteri aku. Sebab bila kita dah disahkan COVID, so nak tak nak memang korang kena kuarantin. So kuarantin seorang-seorang dalam bilik ke dekat mana ke tak kisah. So bermacam-macam dah berfikir dalam kepala aku lah sebenarnya masa tu. So bila positif, apa aku nak buat? Pun buat ni, apa lagi nak buat? So actually sebenarnya benda tu agak kalut lah waktu hari Ahad tu, pagi tu. Aku tak tahu nak buat apa. Tapi sebenarnya aku dah contact yang close contact aku, and bila aku dah contact dia, apa yang korang kena buat ni, apa yang korang macam tindakan usaha korang apa semua kan. And then kat situ aku dah dapat agak lah. Actually masa yang aku dah tahu positif tu, aku tak ada lah gelabah sangat, dan aku just orang kata apa, just call je HR, beritahu, contact je HR, beritahu saya dah positif, and then ini adalah list nama untuk close contact. So aku dah bagi nama tu kepada HR, dan HR akan minta yang close contact dengan aku tu untuk buat swab test. So bagi aku tindakan HR tu agak cepat agak lah. Okay, selepas korang dah tahu result untuk RTK korang tu positif, and then belum settle lagi kat situ tau. Sebenarnya klinik tu dia ada ambil satu lagi sampel daripada korang. Dia buat dekat, dia cocok daripada hidung dengan mulut, iaitu RT-PCR. RT-PCR ni lagi dia punya detail lah. Okay, sebagai contoh RTK ni, dia detect positif tu bila sel-sel yang mana yang dia jumpa anggap sebagai positif, itu saja. That's why dia kata rapid test lah dalam masa 15 hingga 30 minit.
Tetapi kalau untuk PCR dia akan makan masa sikit. So sampel tu dia ambil, and then selepas dah ambil tu, hari Ahad tu dia minta aku untuk balik ke rumah, tidak singgah ke mana-mana. And then aku balik ke rumah, terus kuarantin dalam rumah. So aku dah beritahu pada wife aku untuk sediakan aku satu bilik, and then sediakan baju-baju aku, and then cuba sanitize lah sikit-sikit dalam rumah kan. So masa tu aku akan tunggu KKM untuk call aku. So apa tindakan seterusnya. So masa ni ramai yang dah tanya, kau positif, kau kuarantin kat mana? Actually aku kuarantin dekat rumah je. Okay. So masa tu, masa tunggu telefon daripada KKM, aku kuarantin dekat rumah, just dalam bilik je. And makan, minum, semua aku tak kongsi. So wife aku sediakan dalam bekas plastik. So makanan ke, minuman ke, semuanya letak dalam bekas plastik dah. So itu adalah usaha kami kita orang untuk supaya tidak close contact lah. Pada keesokan harinya, iaitu hari Isnin, barulah ada KKM. Okay, KKM dia ada dua tau. Satu KKM daripada penyiasat untuk mengenal pasti close contact aku, dan satu lagi KKM yang untuk buat assessment. Okay, buat assessment ni macam mana? Okay, satu iaitu sebagai contoh hari ini, itu hari Selasa. Okay, hari Selasa ni aku dah pergi klinik untuk aku pakai glamping. So ini glamping aku dah pakai pada hari ini, iaitu hari Selasa pagi tadi. And then aku dah tak buat swab. Okay, aku dah tak buat swab. Korang boleh just pergi drive thru seperti mana yang KKM dah beritahu tu untuk korang pergi. And then lepas korang dah pakai gelang, dah beritahu, dan doktor akan decide sama ada korang boleh kuarantin dekat rumah ataupun dekat hospital. So kalau korang ada simptom yang orang kata simptom ataupun gejala yang teruk, sebagai contoh ada batuk, sakit tekak, demam dan badan letih apa semua, kemungkinan KKM akan ambil korang dan hantar kepada ward hospital untuk di kuarantin di sana. So macam aku hanya ada batuk dan sakit tekak. So batuk pun kadang-kadang je. So that's why aku boleh kuarantin dekat rumah. Tapi walaupun kuarantin dekat rumah, make sure korang kena, kalau korang kena kuarantin pun kena make sure betul-betul kuarantin dalam bilik ke macam tu lah. Jangan keluar pergi mana-mana lah kan. Okay, so dah habis sampai kat situ. Actually ada satu lagi, iaitu KKM penyiasat. So dari bidang penyiasat ni dia akan call korang. So semalam tadi KKM daripada penyiasat ni dia dah call aku. Dia akan tanya korang, okay, siapa yang close contact dengan korang, siapa nama dia, IC, alamat, nombor telefon dan macam-macam lagi lah. Then aku dah bagi detail-detail yang close contact aku lah. And then untuk yang macam sebagai contoh korang dah bagi tu, korang just relax lah. So nama-nama yang korang dah bagi tu kepada KKM, kepada penyiasat KKM, biasanya pihak penyiasat KKM akan call untuk yang close contact tu, dan mereka akan berikan glamping juga sama macam aku ni pada hari keesokan hari. Sebagai contoh hari inilah. So diorang akan kena pakai glamping juga untuk dikuarantin, sebab risau takut gejala tu makin merebak ke atau macam mana, kita tak tahu. So that's why KKM daripada bidang penyiasat akan call yang close contact aku, and then diorang akan dipakaikan glamping. So ramai jugalah yang akan pakai glamping nanti. Persoalan-persoalan yang korang dah tanya aku tu sebenarnya aku dah jawab tadi. Hampir keseluruhan sebenarnya aku dah jawab. And then so berapa lama untuk di kuarantin? Okay, actually aku kuarantin ni selama 10 hari. So start aku positif, iaitu aku start pada 14 hari bulan 2, iaitu hari Ahad baru ini. Dan aku akan dikuarantin selama 10 hari berseorangan sehingga pada 24 hari bulan 2, pada hari Khamis, hari Rabu aku rasa macam tu lah. So macam tu dalam 10 hari. And then pada 25 hari bulan 2 aku akan potong glamping ni dekat KK yang aku pergi tadi. Masa aku pergi pakai glamping tadi, actually dia ada bagi aku beberapa ni lah. So korang boleh tengok kat video-video nanti aku share. Okay, so ubat dia ada bagi ubat lah. So ubat batuk, ubat cair kahak dengan ubat demam bila perlu. So ubat-ubat ni dia kata kena makan lah ketika kuarantin.
Okay, so dia akan bagi ubat juga. So ubat ni bagi aku ubat yang biasa, yang kita macam batuk, demam atau macam-macam tu lah. Okay. Dan yang lain dia ada bagi form. Okay. Satu iaitu surat. Okay, surat kuarantin. So bermaksud kalau sekiranya korang ni bekerja, so korang akan dapat surat daripada KKM, dan surat ni akan ibaratlah dia macam cuti. So cuti untuk bekerja. Okay, so korang boleh bagi surat KKM ni kepada HR korang ataupun payroll, mengatakan korang sebenarnya dah ada bukti untuk di kuarantin. So janganlah korang buat sendiri pula sebab benda ni ada dia punya tanda tangan daripada doktor lah. Okay. Dan yang form yang kedua ni sebenarnya dia ada beritahu macam mana langkah-langkah semasa kuarantin. So untuk yang depan ni. Lepas tu, dan ada juga yang kedua ni. Okay, kalau korang boleh nampak. Okay. Yang kedua ni adalah saringan kesihatan mental, DAS 21. So untuk yang ini dia ada beritahu aku tadi, pada hari pertama dan hari ke-10 nanti kena scan QR code ni. Okay, scan QR code ni dan kita kena isi soalan-soalan yang dia ada tanya tu. So ini bertujuan untuk mengetahui mental kita macam mana. Kadang-kadang kalau korang yang gejala yang agak teruk, kemungkinan mental dah macam stres kan, apa semua. So soalan dia aku dah jawab tadi, memang ada banyak soalan mengenai pasal mental lah. Sebagai contoh, ada rasa stres ke, ada rasa tertekan, sesak nafas, susah buat keputusan, macam-macam lagi lah. Kalau korang dapat soalan ni, korang boleh jawab. Dan yang lain, KKM ada sediakan home assessment tool. So home assessment tool ni kalau korang tengok, okay, nampak tak? Okay. So untuk yang ni dia ada bagi day 1 until day 10. So hari yang pertama hingga hari ke-10. So korang dekat sini dia ada bagi tahu simptom, sebagai contoh sakit tekak, sesama, batuk, demam, sesak nafas dan macam-macam lagi. Sekiranya kalau korang ada sakit pada hari pertama ke kedua ke, so korang just tanda right je dalam kotak yang dalam ni. So itu ini bertujuan untuk KKM tahu sama ada masih bergejala ke atau macam mana. So macam aku, hari ni adalah hari ketiga aku, dan so far pada hari ketiga ni masih ada batuk dengan sakit tekak. And then untuk sesama tu tak banyak. Kadang-kadang sahaja sesama, macam bersin saja. So aku lebih anggap sebagai sakit tekak dengan batuk sahaja. And then ada juga dia punya simptom-simptom yang lain yang tadi doktor tu ada beritahu. Sebagai contoh, kalau korang ada sakit dada, lemah ataupun letih, lesu, tak larat nak membangun, hidup tu sumbat, susah nak bernafas ke apa, itu sebenarnya adalah level yang kedua. So bagi aku, macam aku ni batuk dengan sakit tekak ni adalah level yang pertama. So that's why aku boleh di kuarantin dekat rumah lah. Kalau level 2 tu bermaksud korang kena kuarantin dekat hospital ataupun MAIPS ke, atau macam tu lah. Ramai yang tanya aku, korang makan macam mana, rasa lagi tak ni apa semua. Okay, aku share sikit pada korang macam mana perasaan aku sekarang. Okay, seriously aku cakap korang, kuarantin ni memang bosan. Memang bosan sebab korang just duduk je dalam bilik ni bersorangan, and then korang tak tahu nak buat apa. Kalau korang jenis kaki movie, yes, okay. Tapi bagi aku bukan jenis kaki movie. Tapi alhamdulillah sebab aku boleh fokus sikit lah pada YouTube. And then aku still lagi berfikir pasal kerja aku, tempat kerja aku. Sebab aku rasa macam kesian sikit kepada close contact aku yang mana kena tu. Sebab orang pun kena kuarantin. Okay. And then apa yang aku rasa sekarang ni, aku ada batuk dengan sakit tekak. Okay, sekarang ni macam dah kurang sikit sebab aku baru je lepas makan ubat sakit tekak tadi, dengan ubat batuk tadi. So rasa dah kurang sikit lah. Okay. And then yang sakit tekak tu masih menyengat lagi kat sini. Untuk dia rasa still aku rasa ada lagi. So tak ada hilang yang benda tu. Harap hopefully semakin baik lah. And then yang lain, aku kadang-kadang sakit kepala sikit lah sebab mungkin duduk seorang.
And then rasa nak mengantuk tu biasa sebab aku dah makan ubat batuk tadi kan. And then yang lain tak ada. Okay, so pasal anak dan bini aku macam mana. Okay, untuk anak dan wife aku, actually diorang alhamdulillah tak ada simptom setakat ni. Alhamdulillah so far dia tak ada gejala. And then petang ni dia akan pergi dia akan pakai gelang juga sebab diorang pun kena kuarantin disebabkan close contact dengan aku. And then tu je lah kalau ada. Okay, macam mana pula kalau close contact korang ada gejala yang teruk sebagai contoh batuk, demam, sesama ke ataupun whatever lah simptom-simptom yang ada tu. Okay, so tadi aku dah tanya pada doktor, iaitu doktor sarankan untuk call kepada KK yang berdekatan yang ada buat untuk COVID ni. So korang boleh je call, and then korang jangan takut untuk buat test untuk RTK ke PCR ke. Korang jangan takut sebab biasa je sebenarnya, tak rasa sangat sakit pun. Dia just sakit waktu tu je. So make sure kalau korang ada simptom, make sure korang kena pergi je check. So jangan takut guys. Okay, so macam mana pula aku buat kuarantin ni? So macam mana aku kuarantin dalam bilik ni? Dari segi macam mana aku nak makan, mandi dan macam-macam lagi lah. Okay, aku cerita sikit pasal bilik ni. Okay, bilik ni sebenarnya aku duduk bilik yang tengah. So tak ada bilik air dalam bilik ni. And then aku ada nak guna PC lah. So that's why aku pilih bilik tengah ni. Actually sepatutnya lebih baik adalah bilik yang ada tandas sekali. So bila aku nak guna tandas tu, aku akan beritahu pada wife dengan Nana untuk masuk bilik, and then aku akan keluar. So bila aku dah habis guna tandas, wife akan sanitize kawasan yang tempat aku tu. So hopefully tak ada apalah. And then bila korang keluar bilik ni, korang pakai mask, make sure supaya apa yang orang kata virus tu tak tersebar lah sewaktu korang di tengah jalan tu. Okay, and then pasal makan. Okay, makan, minum semuanya aku minta wife aku untuk bungkus dalam bekas plastik. Sama juga air tu kita orang ada botol lebih, botol mineral. So kita orang masukkan air mineral tu ataupun air masak dalam botol tu. And then untuk air panas pun kita orang ada termos. So senang untuk aku dapatkan air panas. Pasal makan dan minum tu semuanya senang cerita, pakai buang saja. Bila dah settle tu apa semua, nanti sampah-sampah tu mungkin aku akan bakar. So aku takkan buang ke dalam tong sampah lah, aku akan bakar nanti. Okay, so dalam masa 10 hari ni rutin dia macam tu lah, sama. Okay, so korang bertanya pula macam mana aku beli barang. Okay, actually sebenarnya korang boleh minta tolong jiran korang untuk belikan makanan ataupun lauk pauk untuk korang. Okay, yang lain sebagai contoh, korang boleh je guna Foodpanda, ataupun kalau korang berdekatan dengan Tesco, korang boleh guna Tesco apps. Bagi aku guna Foodpanda pun boleh, tak ada masalah. Sebab Foodpanda pun dia bukan hanya boleh untuk beli makanan, tetapi dia boleh beli untuk grocery. Grocery ni macam untuk kedai runcit lah. So dalam tu banyak. Sekeliling korang actually sebenarnya boleh. Kalau area macam aku Melaka, so banyak tempat lah. Okay, so banyak kedai yang dah menggunakan Foodpanda. So bagi aku dah tak ada masalah lah yang tu. Just tunggu Foodpanda tu datang, drop je dekat atas kerusi ke kat mana tu. So baru keluar, ini baru ambil. Bukan akulah, masa aku wife aku. Okay, sorry Okay guys, so aku rasa itu saja yang aku nak share kepada korang. So make sure sebelum aku nak habiskan video ni, kalau korang rasa masih lagi nak tanya aku ataupun masih belum dapat jawapan kepada soalan korang, korang just drop je komen dekat bawah tu, dekat bahagian komen, and then aku akan cuba jawab dekat situ. And then aku akan buat lagi video mengenai hari kuarantin aku ni actually. Semoga korang sihat selalu. Doakan aku semoga cepat sihat. Semoga aku boleh keluar cepat. So memang dah bosan sebenarnya dalam bilik ni. And then hopefully korang dekat luar tu jaga SOP dan senang cerita jaga diri lah. So aku rasa dah tak ada apa dah aku nak share kepada korang setakat ni. And then aku rasa itu saja. Kita jumpa di next video sajalah. So apa-apa pun aku minta maaf kepada yang close contact, and then yang mungkin ada rasa tak senang hati dengan kepositifan aku. Aku harap kepada korang maafkan aku dan doakan aku. Okay, so itu saja. Aku Azrul daripada Kasan Share. Kita jumpa di next video. Bye.